Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Saya punya tiang dia ni, dia tak kuat pula hari ni. Semoga anda semua sihat. Alhamdulillah, hari ni hari Selasa Okey, pada anda yang baru on the way nak pergi kerja ke atau dah sampai tempat kerja ke, mudah-mudahan anda selamat sampai ke tempat kerja. Bagi anda yang dah mula berniaga, mudah-mudahan rezeki anda hari ini dilimpahi rahmat Allah, diberkati, dipenuhi dengan ramai pelanggan, insya-Allah. uh, saya pagi-pagi kalau online ni, kalau anda tengok saya pakai kopi ke apa-apa baru lepas, biasanya pagi-pagi ni aktiviti uh, dia lebih kepada bangun pagi, pergi masjid, mengaji. Baru lepas mengaji dengan ustaz saya, Ustaz Ashraf Ayub. Dan kemudian saya fikir sebelum saya turun, saya nak berkongsi satu topik yang sangat menarik lah. Sebab beberapa hari ni Alhamdulillah saya baru selesai, kita baru selesai Reshoots Academy baru selesai program Retire Young, Retire Rich, which kali ni dia dah totally different. Dia dalam mempunyai konten yang sangat berbeza dan lebih bagus, yang bagus juga. Yang kali ni lagi dahsyat konten dia. Alhamdulillah, saya nak kongsi dengan anda sebab ramai yang dah berniaga atau bekerja lama, sebenarnya dia tak, dari segi kewangan dia tak faham apakah dia punya misi ataupun matlamat dalam bekerja atau berniaga. So basically, apa yang saya nak cakap adalah pagi ni saya nak cerita tentang bagaimana menguasai wang. Okay, menguasai wang. Ramai orang cakap, aku nak bisnes sebab nak ada banyak duit, aku nak tukar kerja lain sebab nak ada banyak duit, aku nak, pendek kata ramai orang dia kata aku tak suka duit, duit tak bagus. Tapi last sekali dia juga yang perlukan duit dan dia ada masalah dengan duit. So point pertama yang saya nak cakap adalah segalanya bermula dengan niat. Itu nombor satu. Ada setengah orang kata banyak duit boleh lupa diri, banyak duit boleh jadi sombong. Sebenarnya ada ramai orang yang tak ada duit pun sombong, dan ramai orang yang tak ada duit pun lupa diri. Jadi jangan melabelkan orang ada duit tu macam tu, orang tak ada duit tu macam tu. Lain orang, lain cara kefahaman dan juga niat dia. Itu nombor satu. Kalau kita berada pada keadaan yang kita sentiasa fikir, kalau aku banyak duit nanti aku sombong, nescaya minda kita gini okey, yang dia kata macam tu, okey, minda kita ni, tarikan ni dalam minda kita ni adalah akan menarik dan melihat orang kaya tu sombong, orang kaya lupa diri, dan kita akan menolak, minda kita ni akan menolak untuk nak memberi atau menarik ke arah tu. Bukan minda kita yang menarik atau menolak, sebenarnya Allah yang menarik atau menolak. Sebab Tuhan mengikut sangkaan hamba dia. Allah ikut apa yang kita fikirkan. Apa yang kita fikirkan tu boleh jadi doa. Kalau kita fikir tu konsisten, sentiasa fikir macam tu, lama-lama dia jadi doa. So nombor satu, sebenarnya ada banyak duit atau tak ada duit tidak menentukan kita jadi baik atau jahat. Itu balik kepada kefahaman kita dan juga niat kita. Itu nombor satu. Jadi itu benda yang saya belajar banyak tahun dulu, kesilapan yang saya sendiri lalui. Saya dulu pun ada perspektif tentang limited belief tentang ada duit dengan tak ada duit. Saya sentiasa menyalahkan tentang orang yang ada duit adalah gini. Lebih baik tak ada duit. That's why sepanjang hidup saya dulu tak ada duit. Sebab saya sentiasa rasa ada duit tu tak bagus. Bila saya start faham tentang duit hanyalah alat, seperti kenderaan. Kalau kita ada kenderaan, tak kisahlah apa jenis, Kanch ke, Wheel ke, apa-apalah kereta yang kita ada, kita boleh gunakan kereta tu untuk bawa kepada kebaikan atau bawa kepada ketidakbaik. Betul kan? So, semua orang ada pilihan. Dan kita nak buat apa pun, kita ada pilihan. Kita boleh gunakan alat keliling kita, pakaian kita boleh guna dalam keadaan kebaikan atau tidak. Ini semua orang boleh faham. Tapi, sama juga dengan kekayaan ataupun wang. Wang, kewangan. Kewangan kita ni, kita kena remove. Tu first thing. Kita kena remove ataupun kita kena ubah niat kita. Cuba fikir. Seandainya kita ada banyak duit dan kita boleh gunakan duit untuk bukan kita banyak lah, seandainya kita ada duit, bukan banyak atau sikit, kita ada duit, dan sebahagiannya tu kan ada hak orang lain, dan kita boleh gunakan hak apa yang kita ada tu sikit untuk bantu orang lain. Tak banyak, sikit. Kalau tak banyak, sikit kita boleh bantu pada orang lain. Tak kisahlah kita nak panggil kita ni keadaan gaji kita berapa banyak apa semua, dan ada orang kata aku sendiri pun tak mampu. Betul. Itulah, di situlah ujian dia. Kalau kita tak banyak tapi kita boleh bagi, itulah lebih dahsyat daripada ada yang banyak dan tak bagi. Tapi kalau yang banyak dan boleh memberi lagi banyak, itu pun lagi dahsyat. Itu pun saya rasa Allah lagi suka. Allah suka orang
Allah suka orang yang pemurah, tapi Allah lebih suka orang kaya yang pemurah. Itu saya pernah belajar lah daripada guru saya. Jadi selamat pagi pada siapa yang ucap selamat pagi pada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau anda sedang menonton, anda boleh tuliskan daripada mana anda menonton. Saya sedang bercakap tentang kewangan, kuasai wang. Beberapa hari ini kalau saya online live feed video, insyaAllah saya akan bercakap tentang wang. Minggu ni minggu duit sedunia. Saya nak bercakap tentang duit, kesilapan dan kefahaman yang salah tentang bagaimana nak membina tahapan kewangan yang betul. Sebab saya baru habis selesai suatu program namanya Retire Young, Retire Rich, which program tu adalah program bukan untuk orang-orang ramai, dan special group yang dah bisnes ataupun dia dah bekerja, dah pernah attend program-program kita yang bercuma ataupun yang tak bercuma. Kemudian mereka dah ready untuk nak go forward, untuk faham macam mana nak membina satu method yang dipanggil sebagai retire young. Young tu bukan muda, retire awal, retire rich, retire rich. So saya cakap tadi, yang pertama, kita kena buang limited belief tentang kewangan, kepercayaan salah tentang duit, tentang bila kita tengok orang lain berjaya, tengok Datuk Sri Vida berjaya ada duit, dia kata boleh lah, orang Datuk Alif Syukri boleh lah, orang tu boleh lah, semua orang boleh lah. Dan kita always rasa kita tak boleh. Point dia bukan boleh atau tak boleh sebenarnya. Setiap orang yang capai sesuatu, kita tengok orang, kita baru lepas game Olimpik yang minggu lepas. Okay? Anda tengok orang-orang yang masuk pertandingan Olimpik mewakili Malaysia ke mana-mana negara ke. Anda rasa mereka ni adalah orang yang tiba-tiba beruntung, lahir-lahir terus pandai berlari. Anda rasa Usain Bolt tu lahir-lahir dah memang bawa bolt, bawa skru, boleh berlari laju masa lahir lagi. Tak, semua orang ni mungkin dia ada sedikit basic requirement yang diperlukan, tetapi dia perlukan latihan, dia perlukan kefahaman, dia perlukan effort, dia perlukan usaha yang sangat dahsyat, dia perlukan mentor dan coach, perlu strategi yang betul. Dan itu pun belum tentu boleh jamin dia dapat emas, perak atau apa, atau Gangsa atau Pahang atau Kelantan atau Melaka, Itu tak menjamin dia, Tapi separuh jalan adalah you kena buat sesuatu lah, of course. Separuh jalan adalah you mesti ada effort. So ramai orang tak boleh ada kewangan yang bagus sebab dia tak faham pasal wang. Dia tak faham tentang macam mana nak belanja duit dengan betul. Dia tak faham tentang priority. Dia tak ada misi dan kepanjang. Dia tak fikir tentang hidup dia sekarang ni sementara, akhirat tempat yang kekal. Atau even sementara nak pergi akhirat, dia ada dunia yang dia perlu lalui, dia ada keluarga dan tanggungjawab. Macam mana nak plan benda tu? So saya bercadang, insyaAllah. Saya bercadang beberapa hari ni. Tu yang pertama, hari ni saya nak bercakap tentang betulkan niat. Betulkan niat sebab apa nak ada duit. Kalau anda pergi kerja, jangan fikir hanya aku nak ada dapat duit, aku nak pergi top up, nak beli handphone, aku nak beli makan, minum, basic. Itu semua basic lah, of course you perlukan. Tapi cuba fikir lebih besar. Macam mana aku nak jadikan rezeki aku ni lebih berkat. Macam mana nak jadikan rezeki aku ni bermanfaat. Berkat dan bermanfaat, insyaAllah. Dan saya bukan ustaz, tuan-tuan, tapi saya melalui banyak kesusahan yang menyebabkan saya banyak ditampar oleh keadaan yang menyebabkan saya sedar dan faham bahawa kefahaman tentang keberkatan adalah penting dalam kehidupan kita, especially kita orang Islam. Berkat ni sangat dahsyat. Banyak atau sikit, berkat tu penting. Sikit berkat, banyak lagi berkat, lagi best. Dan keberkatan datang daripada syukur. Keberkatan datang daripada bermanfaat, berkongsi nikmat. Itu siapa yang saya belajar. Dan tak boleh buat banyak, buat sikit. Tak boleh buat sikit, buat banyak. So tu yang pertama hari ni adalah saya nak cakap pasal remove kita punya limited belief. Nak kuasai wang, remove. Nombor 2, kita mesti ada misi kewangan. Misi kewangan ni adalah ibaratnya, benda ni adalah satu benda penyesalan sikit bagi saya. Tak ada benda yang nak sesalkan sebenarnya. Okay, tak ada benda yang kita nak sesalkan. Tapi point dia adalah macam mana nak gunakan masa kita yang singkat dalam dunia ni untuk kebaikan. Bila kita ada rezeki atau kewangan lebih baik, kita ada pilihan. Kita ada banyak pilihan. Kita boleh perbaiki diri kita, perbaiki akal kita, iman kita dengan belajar, berguru, dengan bukanlah kata kita tak ada duit, kita tak boleh masjid. Pergi masjid ni bukan kira banyak duit atau duit sikit. Saya kadang-kadang pergi masjid, kadang saya lihat yang datang ni dahsyat-dahsyat kereta dia. Bukanlah pasal saya menilai kereta tu, ramai. Maksudnya saya tengok orang yang tak ada kereta pun datang, yang ada kereta pun datang. Tapi poin saya adalah kadang-kadang orang kata macam aku terlalu sibuk cari rezeki sampai tak sempat pergi masjid. Saya rasa tu tak. Itu pilihan masing-masing. Bukan pasal orang kaya lupa diri tak pergi masjid. Tak, saya lihat ada ramai orang kaya pergi masjid. Saya ramai orang yang tak berapa kaya pun pergi masjid. Sebab masjid bukan tempat untuk orang kaya atau tidak. Dia adalah letak pada jiwa yang kaya, kan. So point dia adalah nak cakap betulkan niat tentang kewangan dan buat plan kewangan. Saya akan share nanti tentang perancangan kewangan. Bukan perancangan, tapi strategi kewangan yang anda boleh bina. Sebab ramai, kita kan ada 4 kategori. Kita ada 4 kategori.
Kita ada orang yang bekerja, kita ada orang yang bekerja sendiri, kita ada orang berniaga, kita ada yang jadi investor. So ada 4 kategori ni. So macam mana kita nak plan kita punya direction of finance kalau you nak belajar. Siapa yang nak belajar, you tulis you nak dan make sure you share video ni. InsyaAllah saya akan start mula sharing benda tu sama ada malam ni atau besok pagi. Saya akan maklumkan nanti. Alright? Saya dah dipanggil oleh mak saya dekat bawah untuk ajar bersarapan. Saya nak turun sekarang. Itu saja daripada saya pagi ni. Kita sambung. Besok kita ada coaching untuk siapa yang attend MMM. Kita ada coaching session insyaAllah Super Supreme. Besok saya bercakap dengan anda. Tapi yang lain kita akan go through dalam Facebook Live ni. It's a free session. So make sure you fully utilize it. Okay? Itu saja. Share video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.